Ramai orang berdoa tetapi tidak mempunyai adab. Apabila tidak ada adab, pastinya Allah Subhanahu wa taala tak terima. Apakah adab-adab ketika doa? Jangan ke mana-mana. Para penonton yang dikasihi sekalian, hidup ini tidak boleh terlepas daripada adab. Antara adab yang paling penting ialah adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala iaitu adab ketika kita berdoa. Ketika kita memohon dengan Allah agar Allah ampunkan dosa kita, agar Allah berikan apa yang kita inginkan, apa yang kita perlukan dalam hidup di dunia dan juga di akhirat. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada umat manusia untuk mendidik manusia agar mempunyai akidah, mempunyai syariat iaitu undang-undang, dan yang ketiga mempunyai akhlak. Akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan dan puan, berdoa dan bermunajat kepada Allah. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 186, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, apabila kamu wahai Muhammad memaklumkan kepada umatmu, kalau kamu meminta, kamu berdoa, kamu memohon, wa iza sa'alaka ibadi, hamba-Ku, untuk memohon dengan doa, aku akan mustajabkan doa mereka itu. Allahu akbar. Betapa sayangnya Allah kat kita. Betapa cintanya Allah kat kita. Betapa kasihnya Allah kepada hamba-Nya. Allah nak bagi peluang kita masuk syurga. Allah nak bagi peluang kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Banyakkanlah berdoa. Jadi bila kita nak berdoa ini, perlulah ada adab. Kita tidak boleh berdoa tanpa adab. Kita masuk rumah orang pun perlu adab. Masuk tandas kena ada adab. Bila kita semayang kena ada adab. Begitulah juga dengan doa, perlu ada adab, tuan-tuan dan puan. Apakah adab-adab yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, tuan-tuan dan puan, antara adab yang perlu kita ambil perhatian ketika kita berdoa. Pertama, ad-du'a bil khair. Kita doa benda-benda yang baik. Jangan doa benda yang tak baik. Ini tak doa, ya Allah, kau hancurkanlah sahabat aku itu. Jangan, tuan-tuan, jangan. Doa benda-benda yang baik. Ya Allah, kau bagilah kesejahteraan kepada diriku dan juga sahabatku itu. Itu sebabnya Nabi Muhammad tak pernah doa laknat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi berada di Taif, mana Nabi doa, Allah laknatkanlah kaum Taif? Tak ada. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagi hidayah kepada kaumku, sesungguhnya kaum aku ini tidak tahu, ya Allah. Allah. Ad-du'a bil khair. Doa yang baik. Yang kedua, jangan lupa memuji Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan as-sana billahi azza wa jalla. Mulakan dengan memuji Allah. Jangan terus-terus minta, Allah aku nak kaya, tak. Ya Allah yang maha kaya. Tengok, kita puji Allah dulu yang kaya. Ya Allah yang maha pemberi hidayah. Tengok, kita minta hidayah dengan Allah ni agar kita ini rasa tahu bahawa Allah Ta'ala lah yang memberi segala-galanya kepada kita. Jadi puji Allah dulu. Nombor 3, tuan-tuan, la tansa as-salawatu ala nabi. Berselawat kepada Nabi. Nombor 3. Selawat kepada Nabi jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab bila kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, banyak syafaat yang kita akan dapat. Antaranya syafaat Nabi Muhammad SAW. Bahkan para ulama bersetuju kita mendapat syafaat daripada Nabi itu pasti.
Kita nak berdoa, minta barakah daripada Nabi Muhammad itu pasti. Barakah daripada orang-orang alim itu pasti. Jadi kenapa tuan-tuan dan puan kita tak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sebelum kita berdoa? Itu sebab kalau orang kita, tuan-tuan, orang Melayu khususnya, nak cepat je semua. Dulu, ya Allah Tuhanku, tolonglah ya Allah, bagikan aku kekayaan ya Allah. Selawat Nabi dulu. Sebelum selawat Nabi, puji Allah Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tu puji tu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim. Tu payahlah Ustaz. Apa Ustaz baca itu? Tak pernah dengar lah pula. Ya tak. Kita guna kaedah baru. Yang mudah-mudah ya. Allahumma salli ala sayyidina Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tengok dah ada dah. Selawat pada Nabi pun ada, puji Allah Taala pun ada. Lepas tu baru mulakan apa yang kita nak. Ya Allah bagikan aku kaya, ya Allah bagikan aku rezeki, ya Allah bagikan aku hidayah, ya Allah bagi. Orang kata Ustaz, malunya nak minta dengan Allah, minta. Dengan Allah awak minta tanpa batas. Dengan manusia tak payah minta. Jangan mengharap daripada manusia tetapi mengharap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. In tunfaq yunfaq alaik. Kamu bagi, Allah bagi balik. Jadi jangan mengharap daripada manusia. Please, saya sangat yakin. Saya mengharap dengan Allah Ta'ala. Saya tak perlu kepada manusia. Tuan-tuan dan puan, ada lagi adab-adab yang perlu kita fahami dalam kita berdoa. Agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia tuan-tuan dan puan? Jangan ke mana-mana. Para penonton yang dikasihi sekalian, 3 adab mengenai doa telah pun kita jelaskan betapa pentingnya kita memuji Allah Ta'ala, kita memuji Nabi Muhammad SAW, doa benda-benda yang baik, dan adab yang keempat yang perlu kita fahami, tuan-tuan dan puan, para penonton yang dikasihi sekalian, iaitu kita kena yakin. Adab yang keempat, kita kena yakin. Yakin Allah akan terima doa kita. Al-yaqin bil-qabul. Kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala akan terima doa kita kalau kita berdoa dengan penuh keikhlasan. Kita doa benda-benda yang baik. Kita doa benda-benda yang boleh mendatangkan faedah untuk kita dan orang lain di dunia dan juga di akhirat. Allah akan makbulkan. Yang Allah tak makbul bila kita doa benda yang tak baik. Doa maksiat, ya Allah bagilah aku satu masa untuk aku merompak bank itu. Tak boleh bang, jangan sekali-kali kau sebut benda itu dalam doa. Memang Allah tak makbulkan. Saya pernah sekali tuan-tuan dan puan terbaca dalam satu akhbar. Kat mana? Kat luar negara lah ni. Yang bestnya tuan-tuan, masa diorang perompak tu kena tangkap, dalam beg perompak-perompak tu ada surah Yasin. Ini menarik cerita. Perompak-perompak ni dalam beg tu ada surah Yasin. Jadi polis tanya, apa yang kau buat dengan surah Yasin ni? Kau pergi merompak. Dia kata, sebelum kami merompak kemarin, ya, kami buat tahlil arwah dan doa selamat. Disebabkan doa selamat itu, maka selamatlah dia dalam jail lagi ni. Kenapa? Sebab dia berdoa, ya Allah, aku nak rompak, permudahkanlah urusan rompakanku. Bang, janganlah kau tak payah doa lah benda-benda macam tu. Apa ke bendanya kau doa benda yang mengarut tu? Ya, kalau kita nak pergi merompak, jamak qasar pun tak boleh. Apatah lagi kamu berdoa nak bagi selamat ketika merompak. Mengambil hak orang tak boleh bang. Tak payah doa. Memang Allah tak bagi dan Allah tak akan makbulkan. Itu yang selamat sekarang ni. Semua mereka ada dalam jail. Wallahualam berapa lama. Tapi yang pasti, doa mereka ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Tak selamat, kita tangkap tak selamat. Kalau selamat, dah lepas dah tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, doa itu kena yakin benda-benda yang baik. Dan kita yakin Allah akan terima selagi mana benda-benda itu yang baik. Kita doa, ya Allah, kau bagilah hidayah kepada kawanku ini, ya Allah. Aku tengok makin jauh dia dengan Allah Ta'ala. Yakin Allah akan bagi. Itu sebabnya saya tak pelik. Hari ini kita tengok seseorang itu jauh daripada hidayah. Kita tengok orang itu jauh daripada kasih sayang Allah. Jangan kita ingat hari ini dia jahat, hari ini dia melakukan maksiat, hari ini dia nakal, dia akan nakal sampai ke hari kematian. Ramai yang Allah telah ubah hati mereka.
Masa hidupnya, Masya Allah, nakal hanya Tuhan saja yang tahu. Tetapi, pada penghujung hayatnya, dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Orang yang taat kepada Allah. Orang yang patuh kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh sebab itu, kena yakin dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Allah akan makbulkan. Adab yang kelima, tuan-tuan perempuan, para penonton yang dikasihi sekalian, pastikan kita cuba menangis ketika memohon dengan Allah. Kalau tak boleh menangis pun tak apa. Ya tabakau, buat menangis. Ya Allah. Tu dia panggil ayat-ayat buat nangis. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku ni memerlukan bantuanmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Minta. Walaupun kita ni tak menangis tapi buat menangis. Orang kata berlakon-berlakonlah, tak apa. Sebab Allah tahu yang kau ni bersungguh-sungguh. Tapi jangan main-main. Ada orang main-main. Ya Allah. Main-main pula tak boleh. Dia kena bersungguh-sungguh dan buat menangis. Allah akan makbulkan. Percayalah tuan-tuan dan puan, Allah tak pernah menipu. Yang menipu ini manusia. Yang menipu manusia. Yang tak tepati janji adalah manusia. Allah menepati janjinya. Sebab itu Nabi Muhammad tak pernah mungkir janji. Ayo kita tuan-tuan dan puan, kita sama-sama berdoa pada Allah yang terbaik untuk kita, untuk orang lain, untuk negara kita Malaysia ini. Paling penting tuan-tuan, doa yang terbaik. InsyaAllah saya yakin tuan-tuan dan puan, doa kita akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Adab yang keenam, muslimin muslimat, para penonton yang dikasihi sekalian, adab ketika kita berdoa, jangan lupa. Kita berdoa, pastikan doa kita itu mempunyai intipati yang boleh membawa kita ke syurga Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa, adab tu penting. Adab dia apa? Kita duk minta dunia. Duk minta dunia, nak kaya, nak itu, nak ini, nak anak, nak isteri, nak macam-macam. Tetapi tak pernah kita doa, Ya Allah, kau masukkanlah aku dalam syurga. Kena ada adab. Pastikan adab yang keenam ini iaitu kita berdoa, biar doa kita ini menyalurkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Itu penting. Jangan sekali-kali kita alpa dan lupa terhadap syurga Allah Azza wa Jalla. Kerana inilah punca hidayah kita daripada Allah Subhanahu wa Taala yang perlu kita sama-sama dekati dan sama-sama kita buat. Muslimin muslimat, para penonton yang dikasihi sekalian. Yang ketujuh, adab yang ketujuh pun penting. Ketika berdoa, jangan sombong dan angkuh dengan Allah. Ada orang tuan-tuan, dia berdoa pun angkuh. Jangan katalah hidup dia tu angkuh, sombong. Doa pun sombong. Maklumlah, hidup kat dunia ni semua ada. Kaya, duit banyak, segala-gala nikmat ada. Tapi sedihnya tuan-tuan dan puan, para penonton yang dikasihi sekalian, masa dia berdoa, Ya Allah, kau bagikanlah akulah ni projek ni, Ya Allah. Projek ni banyak, Ya Allah. Banyak faedah dia untuk aku, Ya Allah. Tapi kalau kau tak bagi pun tak apa, Ya Allah. Sebab aku kaya dah sebenarnya. Cuma aku nak tambahan je, Ya Allah. Doa pun sombong, brother. Habis, Allah tak akan terima. Ya Allah, kau bagikanlah aku panjang umur. Tapi buat masa ni, aku tak kisah sangat, Ya Allah. Sebab aku dah pergi cek setiap hari. Setiap bulan aku cek dengan doktor. Doktor kata aku sihat, tak ada masalah. Bang, jangan. Mati, sakit, sihat, semua itu urusan Allah. Kita bertanggungjawab menjaganya sebaik mungkin. Jangan main-main. Ini benda yang bukan boleh dimain-mainkan, tuan-tuan dan puan. Mari kita sama-sama meyakini bahawa Allah Subhanahu wa Taala akan bagi kepada orang yang tawaduk. Jangan sombong dengan Allah. Bila kamu sombong dengan Allah, maka Allah lagi sombong kepada kamu. Allah tak akan bagi kau sombong. Tak payah, aku tak akan bagi. Jadi oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan, ingat, adab-adab ini perlu kita amati, perlu kita hayati, perlu kita amalkan bersama agar kita tergolong daripada orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Yang paling penting, doa kita itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Para penonton, itulah amalan-amalan, adab-adab yang kita kena amalkan. Jangan kita alpa, sebab sekali kita alpa kepada Allah, sekali kita lupakan Allah, Allah akan lupa kita banyak. Na'udzubillah min zalik. Jangan ke mana-mana. Bersama saya, Dr. Ishak.
Alhamdulillah, syukur tuan-tuan dan puan. Sedar tak sedar, 7 adab tentang doa telah kita amati, telah kita dalaminya tuan-tuan dan puan. Kita bukan apa. Kita ingin memastikan bahawa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta dengan manusia, belum tentu manusia bagi kat kita tuan-tuan. Bila kita minta dengan makhluk, makhluk ni sentiasa nak cari jalan menipu, mungkir janji, dan ada sebahagian makhluk dia tidak akan tunaikan apa yang kita minta, tetapi minta dengan Khalik, pencipta, iaitu Allah Azza wa Jalla. Allah dah janji dah, kau minta aku bagi. Allah tak pernah menipu, Allah tak pernah mungkir janji. Ada orang kata, ustaz, Allah mungkir janji, Allah kata minta, aku minta tak dapat pun. Bang, kata Imam Al-Ghazali, kita ni bila minta ada beberapa keadaan. Keadaan pertama, bila kita minta Allah bagi cash. Ya Allah, tolonglah ya Allah, bagikanlah aku rezeki ya Allah. Keluar masjid, pak, orang belanja makan, rezeki, itu cash Allah bagi. Nombor 2, kata Imam Al-Ghazali, Allah tak bagi sekarang, Allah bagi di penghujung hidupnya. Allahu Akbar. Ya, Allah lambatkan pemberian itu. Doa kita tu Allah lambatkan di penghujung hayat. Ada orang duk minta, ya Allah kayakanlah aku ya Allah, ya Allah kayakanlah aku ya Allah. Tengok-tengok masa hidup dia tak kaya, tapi dekat-dekat nak meninggal dunia tu kaya dia tuan-tuan. Kenapa? Tanah harta warisan dia dulu yang dia dapat daripada bapak dia, kerajaan beli. Dulunya ialah nampak macam tak ada nilai. Tiba-tiba bila kerajaan beli nak buat highway, dapat 2 juta ringgit cash. Ini dah berlaku. Saya jumpa seorang hamba Allah ni kaya tuan-tuan. Tanah tu terbiar pun. Tiba-tiba kerajaan nak buat highway, bayar 2 juta cash. Allahu Akbar. Terkejut tuan-tuan. Bagi orang yang biasa dah tengok juta-juta tu biasa. Orang dah billionaire tengok 2 juta tu macam tengok 2 ringgit. Tapi bagi orang yang biasa tengok 2 ringgit, tengok 200 ringgit, tiba-tiba dapat 2 juta, kalau tak kuat iman tuan-tuan, tak kuat kesihatan, alamatnya meninggal dunia. Sebab apa? Tengok dalam akaun yang biasa 200, 300, 2,000, 20,000 tu maksimum, tiba-tiba 2 juta, meninggal dunia. Jangan main-main. Sebab apa? Tengok 2 juta. Tapi tuan-tuan, Allah kayakan di penghujung hayatnya. Dengan 2 juta tu lah, dia pergi umrah, dia pergi haji, dia buat rumah, kemudian dia gunakan sebahagian daripada harta dia untuk bisnes. Alhamdulillah, berkembang dan berkembang. Dan sekarang ni anak dia pula buat bisnes. Anak ada modal sebab daripada bapa yang sudah uzur. Tengok tuan-tuan dan puan, rezeki. Ada yang Allah tak bagi masa dia hidup. Awal hidup, masa dia doa Allah tak bagi, masa dia dah tua pun Allah tak bagi. Tapi Allah bagi selepas dia meninggal dunia. Orang kata, ustaz, apa lagi duk minta nak kaya tapi lepas meninggal baru dapat. Jangan bang. Ada orang dia tak kaya masa hidup, tapi lepas dia meninggal dunia, yang kaya siapa? Cucu, anak cucu dan cicit dia. 3 keturunan kaya semua tuan-tuan. Saya dah jumpa dah. Ini pun saya jumpa antara pembayar zakat terbesar di wilayah persekutuan. Tuan-tuan bayangkan, dia kata bapak dia tak kaya, mak dia tak kaya ustaz, tapi saya, anak, cucu, cicit, insya-Allah tak ada masalah. Sekurang-kurangnya dalam akaun setiap cucu tu dapatlah 1 juta. Sekurang-kurang dia kata. Sekurang-kurang ada 1 juta dalam akaun cucu dia, cicit dia. Ya Allah ya Tuhan, punyalah kaya. Dia kata apa? Hasil doa seorang ayah. Jadi itu sebab tuan-tuan dan puan, kita ni apa-apa pun minta dengan Allah. Bila kita minta dengan Allah, Allah akan bagi. Cuma kita ni, sejauh mana kita ini bersungguh-sungguh meminta dan memohon dengan Allah Azza wa Jalla. Kita alpa. Kita rasa kita punya semuanya. Tak, Allah yang bagi pinjam. Kekayaan Allah punya, kemewahan Allah punya, sahabat handai Allah punya, adik-beradik Allah punya, anak-anak Allah punya, rumah Allah punya. Tengok sekarang. Ada orang tuan-tuan perempuan dia kata rumah saya punya cantik gini. Tengok nak jadikan cerita, tanah runtuh. Tengok habis rumah yang dia miliki, habis tuan-tuan, runtuh semuanya. Di mana milik kita? Tidak ada yang menjadi milik kita. Oleh sebab itu, muslimin muslimat, para penonton yang dikasihi sekalian, adab berdoa dengan Allah ini sangat penting untuk kita amalkan. Didiklah anak-anak kita agar sentiasa beradab dengan Allah ketika berdoa, memohon dengan Allah sepenuh keyakinan. Insya-Allah
saya yakin doa kita itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan, mohon sangat-sangat doakan saya dalam doa kalian. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.